Baik, seterusnya kita akan sambung inertia 2.4. Okey, jadi inertia ni kita tak ada formula, kita hanya ada konsep sahaja. Jadi apa di inertia ialah is the tendency of an object to remain at rest or if moving to continue its motion in a straight line at uniform velocity. Panjang ya. Okey, ataupun mudahnya adalah inertia ialah tendency of an object to resist any change of its object. Okey, apa maksud ayat panjang-panjang ni? Okey, kalau contohnya tengok ni, badut ni tarik kain kan. Okey, kalau kita tengok buah ni dalam keadaan pegun ataupun at rest, okey, dia tidak bergerak. Jadi apabila tiba-tiba berlaku ada force luaran bagi dekat dia, dia tak nak bergerak juga. Dia nak kekalkan pergerakan dia. Dia nak kekal kat situ. Okey. Lagi satu contoh yang obvious, kamu pernah naik bas. Bila kamu naik bas, tiba-tiba bas tu break, kamu ke hadapan. Sebab apa? Sebab kamu kan bergerak ke hadapan. Kamu tak nak berhenti, kamu nak bergerak juga. Itu ialah inertia. So itulah tendency of an object to resist any change of its motion. Kau objek ni. Tendency of an object to resist any change of its motion. Okey, kalau dia nak bergerak, dia nak teruskan bergerak. Kalau dia nak berhenti, dia nak teruskan berhenti. Maksudnya dia tak nak bergerak. Okey. So ini bertepatan dengan Newton first law of motion. Apa Newton first law of motion cakap? Dia kata an object will remain at rest or move at uniform velocity unless acted upon by an external force. Maksudnya dia akan kekal. Maksudnya okey, contohnya kalau kita ada satu box di atas meja, box tu akan kekal di atas meja, tidak bergerak-gerak selagi tiada external force. Contohnya kamu angkat kotak tu. Okey, jadi setiap objek yang ada mass, bila ada mass, maka ada inertia. Okey. So kita tengok ini dia. Recognizing the relationship between inertia and motion. Okey. Jadi, apa kaitan mass dengan inertia ni? Kita tengok bola bowling dengan bola sepak. Okey, kalau antara bola bowling dan bola sepak, mana yang mudah untuk kita tahan bila dia bergerak? Semestinya lah bola sepak, sebab bola sepak mempunyai mass yang lebih rendah. Okey, bila jisim dia makin rendah, maka inertianya lebih rendah. Jadi dia senang untuk berhenti sebab inertia dia rendah, dia tak nak bergerak dah, dia susah nak bergerak dah. Berbanding bola bowling, bila dia ada higher mass, maka dia ada higher inertia. Okay. Jadi an object with a bigger mass is more difficult to set in motion or stop from moving as compared to the lighter object. Bila dia ada higher inertia, dia susah untuk digerakkan, difficult to set in motion dan juga difficult to stop from moving. Okay, so bila dia higher inertia, higher mass. Okay, jadi kita tengok contoh inertia dalam kehidupan seharian kita. Kita tengok situasi yang pertama. Rain drops spun off when a wet umbrella is rotated and suddenly stop. Bila kamu pernah kan hujan, bila kamu main putar-putar tu, tengok ni, raindrop on an umbrella are in motion as the umbrella rotates. When the umbrella stop rotating, the inertia of the raindrop cause the raindrop to continue the motion and leave the surface of the umbrella. Maksudnya kamu putar-putar umbrella tu, kamu putar dia kan. Okey, bila kamu stop berputar, raindrop tu masih berputar juga. Sebab dia ada inertia yang berputar, tiba-tiba kamu stop. Dia nak kekalkan motion dia berputar tu. Okey, tu inertia yang pertama. Situasi yang pertama. Situasi yang kedua, kita tengok
Okey, bila bas ni dia nak mula bergerak ni, dia nak mula bergerak berjalan ke sana. Okey, mula-mula orang ni berdiri tegak. Bila dia bas tu nak bergerak ke sana, orang ni tertolak ke belakang. Sebab apa? Sebab dia nak kekalkan keadaan asal dia yang berdiri tegak tadi tu. Tapi bas dah jalan. So itu ialah inertia. Okey, tengok bas, bila bas dah jalan, tiba-tiba dia nak break pula. Dia nak break. Maka orang tu ke depan. Kenapa orang tu ke depan? Sebab dia nak kekalkan motion dia ke hadapan. Sedangkan brake tu dah pemandu ni dah tekan dah brake. Jadi dia kekal nak ke depan. Situasi ni memang paling dekat dengan kamu sebab kamu pernah naik bas, pernah naik kereta. Macam tu. Botol sauce. Chili sauce or tomato sauce in the bottle flow out when glass is moved quickly downward and suddenly stop. Kan kamu selalu kocak-kocak dia kan. Tiba-tiba terkeluar. Kenapa? Sebab bila kamu kocak-kocak, dia nak bergerak. Tiba-tiba bila kamu berhenti, maka sos tu pun terkeluar lah daripada botol tu. Okay, ni tangki dia. In situation 4, kita tengok tangki pula. Jadi, kalau tangki lori bawa minyak tu, dia separate menjadi 3 bahagian. 1, 2, 3. Kenapa dia nak separate? Reduce the impact of inertia. Okey, jadi makin kurang, makin rendah inertia. Jadi bila dia brake, bila lori ni brake, tak adalah petrol ni berkocak sehingga menyebabkan melanggar pemandu ni. Jadi inertia ni dah kurang, inertia ni paling besar. Lepas tu yang ni tolak sikit je sebab dia mass dah bagi kurang kan. Ni lagilah kurang, jadi dia tolak lagilah sikit. Macam itulah situasinya. Okey, situasi 5 dan 6 ni kita pakai seat belt dengan kereta. Kenapa kita nak pakai seat belt? Sebab bila kereta tu berhenti mengejut, kamu takkan ke depan. Jadi kamu dah terhalang dengan seat belt tu. Itulah fungsi seat belt. Dan juga kalau kamu naik roller coaster, kamu akan pakai tali tu, tali keselamatan. So mudah sahaja inertia ni, tak ada masalah lah. Tak ada formula pun, konsep sahaja.